Hai, salam sejahtera. Saya Juru Azrul dan saya akan fokuskan kepada tutorial harian untuk anda bermula non-beginner ataupun anda trader yang masih terumbang-ambing, tak konsisten macam mana nak mula dengan betul, buat dengan betul dan konsisten dengan cara ialah belajar daripada blueprint ataupun pengalaman saya dah deconstruct layer by layer dan juga anda boleh follow model, copy dan terus implement. Dan ini akan memberikan result pada anda dalam masa yang cepat dan berpanjangan. Okay guys, kali ini saya nak sentuh topik iaitu pernah tak anda terdengar mengenai saya dah ada technical, tetapi technical saya iaitu dilanggar oleh news. Dilanggar tahu tak? Singapura dilanggar tahu tak? So jadi apa yang saya nak highlight pada you adalah sebenarnya ini mesti dikupaskan daripada awal. Adakah technical yang power? Adakah news power? Adakah perlu kita menjadi pakar fundamental? Adakah fundamental tu ataupun news ni kita perlu ambil kira ataupun tak perlu ambil kira ataupun kita kena imbangkan antara technical dan juga news. Okay, itu antara yang key point saya nak kongsikan pada you hari ini. Jadi apa yang saya nak adalah technical versus news. Sebenarnya ada yang saya berpandangan. Kalau pada yang tanya saya ialah mengenai technical versus news, saya akan katakan pada you, apa yang menggerakkan market sudah tentu oleh data-data pasaran, data-data ekonomi. Yang mungkin melibatkan ialah GDP, inflation dan juga data-data lain lah. Saya tak nak sebut apa yang berada di data kalender tersebut ataupun news calendar. Tetapi poin saya utama ialah untuk anda faham konsep ini dulu. Okay, so technical versus news. Secara umumnya ialah technical, kita kena faham satu ialah technical ialah merupakan iaitu terjemahan. Technical ni maksudnya dari segi data di chart, technical chart ni ialah terjemahan daripada pergerakan market. Terjemahan daripada pergerakan market. So pergerakan ini pergerakan market. So pergerakan market ini ialah datang daripada tentu daripada data ekonomi. Economic data ataupun economic indicator dalam news, contohnya ialah news dan sebagainya. So jadi bila kita faham di sini, iaitu kita kena faham maksudnya ialah walau macam mana pun technical itu datang daripada news, tetapi pada masa yang sama juga dalam technical analysis, dalam technical chart kita, so ini sudah termaktub iaitu data-data himpunan berdasarkan statistik ataupun berdasarkan pattern ataupun berdasarkan behavioral yang terdapat di dalam chart. Jadi secara tak langsung ini boleh membuatkan kita menggunakan analisis melihat kepada chart. Pada masa sama juga kita boleh melihat dari segi ialah pergerakan data ekonomi secara langsung dan tak langsung. Ini membolehkan kita ada data yang lengkap, empirical data untuk menentukan ataupun untuk melihat apakah kemungkinan yang berlaku pada pasaran menggunakan technical analysis semata, bukan semata-mata melihat kepada fundamental itu sendiri. Jadi pada saya tak ada masalah sebab trading plan kita memang ada pelbagai, PVM kita ada pelbagai, tapi poin utama saya ialah saya nak faham technical analysis ialah melibatkan statistik, pattern dan juga behavior. Jadi kita melihat kepada iaitu technical analysis. Dari segi technical analysis, apa yang paling penting ialah tujuan kita ialah nak make money. Betul? Kita nak make money. Dan make money ni kita nak berdasarkan risk management dan berdasarkan ialah realistic. Jadi berdasarkan ialah make money, jadi kita jelas untuk bagaimana technical analysis ni make money, kita lihat daripada itu dipanggil konsep trading plan yang mesti kita tahu macam mana nak cari trend, entry dan juga exit serta mesti ada iaitu plus dengan itu dipanggil money management. Kita akan plus dengan money management. Ini antara key dia. So money management melibatkan berapakah capital kita dan berapakah lot sizing kita. Ini secara ringkas lah. Secara detailnya kita akan sebut mengenai layer, jenis account type dan juga sebagainya. Dan secara tak langsung saya nak you faham ialah ini adalah technical analysis. Jadi sebenarnya berdasarkan technical analysis, apabila kita sudah ada iaitu satu proven yang dikatakan mungkin one good setup ataupun good trade kita sebenarnya tidak perlu bergantung kepada iaitu fundamental sebenarnya. Kita boleh 100% fokus walaupun keadaan fundamental tu teruk dan sebagainya. Kerana apabila kita ada kawalan yang betul, jika market lawan arah, apa kita nak buat? Kita akan cut loss. Jika market ikut arah, kita akan win. Itu pandangan saya secara 16 tahun pengalaman dalam bidang CFD dan fokus kepada technical analysis. Tetapi coach, adakah coach bias kepada satu perkara? Tidak. Kerana kita kena faham dalam kita panggillah total trend, dalam konsep total trend, sebenarnya kita boleh ambil konsep. Satu ialah kita kena faham asas dia. Satu ialah kita kena tahu itu kenapa sesuatu pasaran itu bergerak kan? Why? Kenapa sesuatu ini? Jadi why ni datang daripada, maknanya kita kenapa pasaran bergerak? Why market move kan? Ini datang daripada news guys.
Why market move? Ini daripada memang totally dah datang daripada news, datang daripada data ekonomi. So why market move ialah bermaksud ialah datang daripada data ekonomi dan juga datang daripada iaitu news-news yang berlaku sama ada di markets untuk Asia session ataupun Europe session ataupun pergi kepada iaitu pada waktu pukul 8 Malaysia ini khususnya itu kita fokus kepada ialah US market. Dan why market move? Okay, why market move? Okay, so kita kena why di kat mana? Okay, so jadi kita kena tahu ialah satu ialah why. Okay, why market move ialah datang daripada news. Okay, tu kita kena jelas. Lepas tu kita akan pergi kepada why market news, kita akan melihat kepada iaitu sentiment. Okay, saya sengaja letak technical analysis kat bawah. Sentiment ialah why market move. Jadi sentiment ni dia bertindak sementara. Dia sentiment maksudnya sentiment kekuatan, kelemahan untuk mata wang tersebut. Kan? Contohnya ialah sentiment mungkin sebab pilihan raya, sentiment sebab mungkin bencana alam tiba-tiba, sentiment sebab ketakutan kan ataupun pandemik, itu sentiment kan. Dan juga memberi secara tak langsung pada efek pada ekonomi. Dan technical analysis, kita melihatlah technical ialah kita kena clear. Kita perlukan technical analysis juga macam mana pun. Kerana ialah technical analysis kita kena tahu ialah when to entry lah. Kita kena tahu when to entry. Kita tak boleh suka hati nampak iaitu sentiment bergerak kita pun confident pergi buy tak tu pasal. Ya, mungkin possibility tu tinggi, tetapi kita kena ada when to entry. Lepas tu kita kena clear juga iaitu where to exit. Jadi maksudnya konsep total trend kita boleh gunakan pelbagai yang kita dapat lihat ke sini. So maksudnya kita dalam secara tak langsung ialah kita boleh mengatakan itu kita boleh menggunakan salah satu sama ada ialah news dengan sentiment boleh, ataupun kita boleh menggunakan salah satu yang sesuai dengan kita. Sebagai saya ambil contoh ialah kita technical analysis. Dia boleh stand alone guys, dan dia boleh juga mesti ada news. Jadi you boleh tengok, okay, aku nak trade ni, news ada tak yang kacau aku. Itu boleh untuk pengurusan risiko. Pengalaman saya tidak perlu menggunakan news sebenarnya. Boleh fokus pada technical analysis, tetapi boleh menguruskan risiko masa ke masa. Ialah contohnya kita tahu ada news besar, kita elakkan supaya kita tidak ambil risiko dalam trading kita sebab volatility boleh meningkat. Kemungkinan kita kena stop loss, atau kemungkinan ialah kita tu lupa nak tengok dan risk kita jadi banyak disebabkan mungkin salah satu sebabnya kita lakukan pending order. Okey, jadi maksudnya lah adakah macam mana coach, adakah perlu saya jadi pakar fundamental dan sebagainya? Pada pandangan saya ialah anda tidak perlu menjadi pakar fundamental. Tidak perlu mahir pun sebenarnya fundamental. Cukup ambil tahu asas-asas fundamental, kaitan ialah apakah mata wang utama dalam dunia, kenapa mereka ada kaitan dengan iaitu pergerakan USD 65% ialah kadar cairan dalam keseluruhan dari segi kita punya iaitu transaksi ataupun dipanggil demand dan juga supply untuk liquidity seluruh dunia. Jadi sebab tu USD ni main peranan penting. Dan apa saya nak tekankan kepada you iaitu supaya you faham, iaitu yang paling penting ialah you ada trading framework dan you create skill set berdasarkan trading framework. Jadi pada masa yang sama juga bagi orang yang kata news langgar technical ataupun tidak boleh pakai pada technical ketika news, bagi saya itu 100% tidak tepat guys. Dan trust me lah, kerana you kata ialah technical bermaksud ialah dia adalah still juga probability. Mungkin market ikut secara ideal, mungkin market tidak ikut secara ideal. Jadi kita sendiri kena tahu ialah jika market melawan aku, what if apa yang aku nak guna. So what if, apakah tindakan yang aku nak buat. So itu sebenarnya yang akan membantu you untuk jangka masa panjang. So really important untuk you faham apakah tindakan yang sesuai supaya kita boleh buat profitable trading dan bukan semata-mata kita terlalu banyak parameters, kerana complexity adalah enemy kepada execution. Okay, complexity is enemy for execution, dan sophistication yang paling power iaitu simplicity. So fokus kepada ialah simplified you punya trading supaya you boleh jana income yang berterusan. Okay, jadi bagi yang nak melihat kepada bagaimana cara praktikal ni berlaku, boleh tengok video tutorial seterusnya. Saya akan tunjukkan you sebenarnya tidak ada istilah news langgar teknikal. News langgar teknikal, ya, kita mungkin stop loss dan sebagainya, ataupun mungkin dia melajukan. Sebenarnya pada saya ialah news ni sebenarnya dia mempercepatkan keadaan teknikal saja. Sama ada dia cepat profit ataupun dia cepat loss. Jadi kita kena faham dengan konsep itu. Tapi saya tak nafikan ada volatility tertentu. Contohnya ialah pasar harga trading kaitan dengan gold. Apabila market tidak seimbang, terutamanya kat luar ada huru-hara dan sebagainya, market gold akan terus menaik. Saya tidak nafikan correlation, direct indirect correlation berlaku, tetapi dengan kawalan technical analysis yang betul, sebenarnya anda boleh survive, make money dan juga make more money dalam financial trading. Alright, jumpa lagi dan terima kasih dan salam hormat. Please komen kat bawah ni apa yang
you nak tahu ataupun mungkin ada sesuatu yang you belajar, saya juga nak baca. Jumpa lagi untuk tutorial seterusnya.